Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan puan-puan. Breaking news, Rusia dan beberapa negara kuasa besar yang lain telah mengumumkan untuk melancarkan reserve currency yang baru. Okey, so kita nak discuss tentang pengumuman ni, sebab bagi saya ini adalah news yang besar tetapi banyak media mainstream tak cover tentang ni. Okey, sebab apa? Sebab bila kita cerita tentang penguasaan dunia ni, kebanyakannya berlaku dari sudut reserve currency iaitu USD. Namun sekarang ni USD dicabar hebat oleh Rusia. Okey, so kita nak bincangkan isu ni dan yang paling penting, apa kaitan dia dengan CBDC. Okey, sebab sekarang ni ada banyak moving parts when comes to USD dan banyak benda yang perlu ataupun banyak benda yang akan berubah regarding to currency lah. Okey, so first thing first, kita tengok carta Bitcoin. Okey, so sekarang ni kita tengok Bitcoin dia macam drop sikit lah kan. So last kita tengok dia memberi sedikit harapan lah. Tu yang saya boleh bagi tahu. Okay, so kalau kita tengok on the structure, market structure ni, dia masih berada dalam downtrend. Okay, tetapi baru-baru ni dia seolah-olah nak break ke atas kan. Tetapi kalau kita tengok dekat sini dari sudut candlestick, dia membentuk wick. Okey, dia tak ada body yang close atas daripada 23,000 tuan-tuan dan puan. Jadi zone resistance ni amatlah kuat. Dan of course dengan isu makroekonomi dan sebagainya, memang agak susah untuk Bitcoin nak buat kenaikan. Okey, jadi benda ni hanyalah false breakout. Okey, so inilah contoh macam mana false breakout looks like. Okey, so sekarang ni dia cuba bertahan dalam resistance zone, tapi nampaknya daily candlestick hari ni menunjukkan Bitcoin tengah drop lah. Okey, so mungkin adakah dia akan kembali test bahagian 19,000 ke 17,000? Yang tu kita kena tunggu. Sebab apa? Akan ada news penting lah regarding interest rate yang bakal diumumkan oleh Federal Reserve US. Okay, so Jerome Powell lah akan buat pengumuman, dan by that pengumuman kita kena tengok adakah ia sesuatu yang nak kata positif tak, adakah dia sesuatu yang dijangka, iaitu 75 basis point in terms of kenaikan kadar faedah. So kalau seperti yang dijangka, mungkin dia takkan turun banyak lah. Okay, ataupun dia akan go sideways atau find a new support level. Tetapi kalau dia lebih daripada 75, which is 100 basis point, then kemungkinan besar Bitcoin boleh drop balik. Boleh drop dengan banyak lah. Boleh drop dengan banyak. Kenapa saya cakap begitu? Sebab kita kena fahamkan sekarang ni Bitcoin dia bergerak berlawan arus dengan USD, currency USD. Dan kalau tuan-tuan dan puan tengok, time Bitcoin naik adalah di mana time USD tengah turun dengan banyak. Okey, dia tengah buat retracement. Time itulah kripto dan juga stok pun naik. Okey, so kalau kita tengok USD sekarang ni dia drop, tetapi dia berjaya jumpa support level yang baru. Inilah lebih kurang support level dia dekat $106. Okey, dan dia ada cuba nak break, tetapi dia cepat-cepat naik. Dan sekarang ni kita tengok hari ni dia hijau. Kalau Bitcoin hari ni dia merah. So nampaknya USD dah kembali menemui kekuatan dia setelah beberapa hari turun ke bawah, dan dia dah jumpa kekuatan dia balik untuk dia break ke atas. Tetapi still dia menunjukkan resistance dekat $107.36. So kalau dia break yang ni, then kemungkinan besar kita boleh tengok Bitcoin untuk drop lagi bawah. Dan of course Bitcoin pun diikut pasaran saham. So pasaran saham pun tak dapat nak break lagi dah. Sekarang ni hari ni dia menunjukkan candlestick merah. Okay, so tak pasti malam ni adakah momentum ni diteruskan untuk dia naik ataupun tidak.
Okay, so sekarang ni waktu weekend, 2 hari lepas kan weekend, jadi tak ada banyak pergerakan lah on pasaran saham. So benda-benda ni kita kena take note buat masa sekarang, sebab dynamic market cryptocurrency ni dia sentiasa berubah. Kalau waktu zaman bull run, dia tak kisah pasal pasaran saham apa semua, sebab demand memang solid, dia terus shoot up. Tapi dengan keadaan bear market sekarang, dengan demand yang tidak begitu kukuh dekat spot market, dan juga serangan-serangan dari sudut regulation dan sebagainya, serangan luaran lah, bukan serangan dalaman. Maksudnya dari sudut teknologi Bitcoin masih lagi stable, tak ada isu. Cuma serangan dari sudut luaran lah, benda tu makin lama makin bearish dan ia memberikan sedikit kesan kepada Bitcoin. Perkara ni kita kena fahamkan. Okay, so sebelum saya cerita tentang main issue, suka saya bagi tahu sedikit lah pasal regulation tadi kan. So SEC cari gaduh balik. Okay, so kita tahu dia suka bergaduh dengan pasaran kripto buat masa sekarang. Lama dah dia gaduh dengan XRP, so dia rasa mungkin boring kot, dia nak cari mangsa baru. So dia pun gaduh dengan Coinbase lah. Tapi dia bagi tahu ada unsur-unsur insider trading daripada former Coinbase product manager, di mana product manager ni dia akan bagi tahu dekat adik dia lah token apa yang akan masuk Coinbase dan sebagainya. So adik dia boleh beli awal lah, dan by the time token tulis, adik dia akan buat profit. Okay, so benda ni berlaku jugalah dekat stock market dengan Nancy Pelosi apa semua kan. Cuma bezanya Coinbase product manager ni dia bukan ahli politik, tapi yang Nancy Pelosi ni dia adalah ahli politik. So kalau ahli politik buat insider trading dekat US, tak ada isu lah. Okay, tapi kalau orang biasa buat, dan memang akan dikenakan tindakan. Okay, so token yang dia bagi tahu ataupun diumumkan sebagai securities adalah yang ni lah, AMP, RLY apa-apa semua ni. Okay, cumanya Coinbase dia bantai balik, dia tanya balik dekat pihak SEC. Dia kata apakah punca kuasa yang SEC gunakan ataupun guideline yang SEC gunakan untuk menentukan bahawa ke-99 token ni adalah cryptocurrency. Okay, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, SEC sebenarnya tak ada dasar yang kukuh regarding to cryptocurrency. So mereka akan mengambil tindakan ikut kepala dia lah. Okay, so itulah keadaan yang berlaku di US. Okay, so kita pergi dekat tajuk utama kita. Ini adalah tajuk global, tajuk yang ataupun isu yang perlu diberi perhatian secara khusus, sebab kalau benda ini berlaku, dia akan efek kesemuanya, bukan saja market kripto je lah kan. Walaupun channel ni channel bicara kripto, of course market kripto akan affected, tapi banyak benda lagi yang akan affected. Okay, dan of course dengan pengumuman ni, dia ada juga kaitan dengan CBDC. Benda ni yang saya nak relatekan supaya tuan-tuan puan-puan faham. Okay, so apa pengumuman dia adalah, so basically ada Russia dan juga China dan juga beberapa negara ni diorang join summit yang bernama BRICS Summit. Okay, so dekat sinilah diorang buat pengumuman ni. So dia kata while inflation data in Europe and US has risen, so Russia and members of the BRICS countries reveal leaders in the 5 major emerging economies of creating an international reserve currency. So maksudnya 5 negara besar ni akan buat their own reserve currency lah. Sebab kita kena faham pembelian minyak so USD ni banyak digunakan untuk pembelian minyak dan sebagainya. So kalaulah ada currency lain dan di belakang currency lain tu adalah kuasa besar macam China dan Russia, maksudnya kita akan menyaksikan satu pertembungan currency yang mungkin kita tak pernah tengok sebelum ni. Zaman-zaman sebelum ni mana ada currency, zaman World War I apa semua kan. Okay, tak adalah strong sangat perang currency, tapi sekarang ni mungkin kita akan tengok perang currency. Adakah perang currency ini akan menyebabkan World War III? Saya tak tahu. Tetapi benda ini adalah benda yang kita perlu beri perhatian. Okay, so memang dia dah bagi tahu niat dia memang nak rival US dollar. So US ni, kekuatan US adalah dia punya currency yang bersandarkan kepada kredit ataupun hutang. Itulah kekuatan US. Tetapi bila ada new player in town yang nak rival US dollar dengan diorang punya own currency yang difahamkan
akan backing lah, okey, akan disandarkan kepada precious metal seperti emas dan juga perak. Okey, so benda ni kalau berlaku, satu even ilmuwan Islam pun kena start discuss dah, sebab dia dah antara dua benda yang sangat-sangat berbeza. Okey, sebab dalam Islam pun digalakkan regarding currency yang bersandarkan emas dan sebagainya. So kalau ada negara-negara besar tiba-tiba launch macam ni, so macam mana stance ulama dan sebagainya. So benda ni memang isu yang agak kritikal yang perlu dibincangkan lah. Dan lebih menarik lagi adalah dijangka Turki, Egypt dan Saudi Arabia akan join BRICS juga. So kalau diorang join BRICS, maksudnya mereka menyokong proposal untuk membuat reserve currency yang baru. Dan kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, Joe Biden cuba dapatkan support daripada Saudi Arabia minggu lepas. Dia nak jumpalah meeting untuk dapatkan support, tetapi meeting tu tidak begitu berjaya. Jadi kalau kita tengok sentimen ataupun benda-benda yang US tengah buat ni sangat-sangat menjahanamkan diri mereka sendiri. Okey, dan banyak negara dah mula nampak and mereka mula mengambil tindakan sendiri. Contohnya macam negara-negara ni lah. Okey, so agak terkejut juga India dan China boleh bekerjasama. Okey, sebab selalunya orang kata India dengan China ni tak ngam. Sebab tu Pakistan ni dia rapat dengan China, tapi sekarang ni India pun dia nampaknya macam berpaling tadah lah, sebab India selalu akan support US. So bagi saya agak terkejut lah bila nampak India dalam gambar ni. Okay, so apa lagi yang tuan-tuan puan-puan kena tahu, sebab artikel ni dia cerita banyak benda juga. Okay, so dia kata the international reserve currency ni adalah dia buat based on basket of currency of other country lah. So maybe gabungan-gabungan negara-negara ni dia akan buat satu reserve currency yang baru. Cuma ada yang kata reserve currency baru ni akan backed by gold, tapi dalam ni dia kata dia backed by other currency. So dia macam kadang-kadang kita buat kalau siapa yang main DeFi ni nampak pool of stable coin kan, lepas tu dapat APY kan, so ulah-ulah macam tu lah. Tapi ini kemungkinan besar akan digunakan untuk perdagangan. Okay, so jadi ni contoh dia. Kenapa? Sebab BRICS ni dia nak bina diorang punya kekuatan sendiri menggunakan currency. Okay, so dia nak buat diorang punya own currency, and yalah dia nak bina kekuatan dia. Okay, so macam mana dia nak menarik perhatian ataupun menarik sokongan daripada negara-negara kuasa besar yang lain? Senang je. Russian President dia kata okay, Indian retail chain store boleh buat dekat Russia, dan Russia ni akan beli kereta daripada China, dan juga Russia akan hantar senjata dekat negara Afrika. So Russia ni sebenarnya dia nak tunjuk dekat US, kau tak boleh simply nak ban aku punya ekonomi ataupun simply nak sanction. Kau tak boleh buat macam tu, sebab US engkau ni negara just kau tak ada apa-apa resource sangat pun. Kau just gunakan kau punya hutang, kau akan print banyak duit. Russia cakap aku ada banyak resources, aku ada gas, aku ada minyak, aku ada kekuatan tentera. So Russia ni memang dia nak tunjuk dekat US, sebab US pergi ban ekonomi dia. So sebelum ni dia relax je, okay lah, business as usual, dia buat je hal dia. Tapi bila US pergi hasut Ukraine dengan NATO dan sebagainya, lepas tu dia buat economic sanction. Yang economic sanction ni sebenarnya tidak menyakitkan Russia sangat. Yang banyak terpalit adalah negara-negara Eropah. Sebab tu sekarang ni negara-negara Eropah dalam bahaya, sebab membuta tuli menyokong US. So bila mereka ada isu sekarang dengan Russia, Russia pandai, dia boleh cari partner dia dengan China, dengan India. Saya memang tak sangka Russia boleh partner dengan India, sebab India ni seolah-olah macam wakil US kat Asia tau. Okay, so even dekat negara Afrika, so Russia tengah membesarkan pengaruh mereka, sebab Russia ada hujah yang kuat. Russia boleh kata aku ada banyak resources kot, minyak semua aku ada, and banyak lagi lah resources gandum apa semua kan. So memang dia ada point yang kuat lah. Okay, dan apa lagi, ada tak benda lain? Okay, so sekarang ni that's why recently for the past few years Russia tengah duduk kumpulkan
gold. Sebab apa? In case kalau apa-apa berlaku, daripada sandarkan currency yang gunakan currency yang bersandarkan hutang, baik buat currency yang bersandarkan gold. Okey, cuma dia buat atau tidak itu tak pastilah. Okey, yang gold backing ni. Tetapi bila US ban SWIFT, perkhidmatan SWIFT dekat Russia, Russia buat dia punya own SWIFT lah. Di mana benda ni dia boleh gunakan untuk international trade. So antara first yang dia sebenarnya benda ni yang System for Transfer of Financial Message, SPFS ni dah lama dah dia buat. Dia tunggu masa je. Okay, dan nanti dia nak buat dia punya payment system. So Russia dia dah seolah-olah macam dah prepare dah. Mungkin dia tahu satu hari mungkin US akan nak kacau dia kan. So dia akan tunjuklah siapa dia sebenar. Okay, so itulah maybe Russia dah plan lama dah. Okay, so apa lagi? So kalau kita tengoklah dari sudut currency ni banyak currency macam Indian rupee lah, Japan punya yen, banyak yang memang tengah jatuh, tengah jadi lemah disebabkan mata wang US menjadi semakin kuat. Kecuali Russian punya currency, ruble tak naik. In fact ruble jadi lagi kuat daripada mata wang US. So memang US ni Russia ni seolah-olah bila dia kena economic sanction ni dah jadi macam satu kebaikan untuk dia. Dah jadi macam satu kebaikan, dia macam boleh buat benda yang dia rasa dia nak buat sekarang. Dulu mungkin dia macam tak nak buat sebab dia rasa dia tak pernah kena serang dengan US apa semua. Tapi bila dah US buat economic sanction dan dia mula besarkan pengaruh dia, dan sekarang kita tengah nampak lah dia punya big movement. Okay, so inilah benda yang sedang berlaku dari sudut makroekonomi ataupun geopolitik. Okay, yang mana kita kena tengok betul-betul sebab benda ni mungkin tak pernah berlaku. Okey, dan sekarang ni Russia buat banyak benda yang bagi saya agak kita nampak macam dia kena economic sanction, apalah nak jadi dengan diorang kan. Tetapi seolah-olah benda tu tidak menjejaskan mereka, malah menguatkan mereka lagi. Okey, so apa yang saya nak highlightkan adalah tentang CBDC sekarang. So mungkin sekarang kita ada USD dollar, lepas tu Russia nak buat dia punya currency pula. So macam mana dengan CBDC? Sebab CBDC ni orang banyak kaitkan dengan kripto lah. Sebab apa? USD ni sebelum Russia datang, USD ni dah dapat sedikit rasa terjejas lah dengan kemunculan Bitcoin. Walaupun Bitcoin tak posisikan diri dia sebagai currency, ataupun dia taklah mana-mana negara gunakan dia as a national currency. Only lately je lah El Salvador datang. Tapi teknologi blockchain tu sendiri boleh menghasilkan stable coin. So itu adalah ancaman kepada US. Dan sekarang ni dengan Russia pula kan. So kita nak tahu apa cerita tentang CBDC. CBDC ni adalah Central Bank Digital Currency, ataupun dalam bahasa mudah stable coin yang dikeluarkan oleh kerajaan. Alright, so ini adalah research daripada Brownstone. So when comes to CBDC, dia bagi tahu yang executive order yang Biden bakal umumkan ataupun bakal laksanakan ni akan memberikan satu signal di mana CBDC ni akan gantikan fiat dollar. Okey, sebab apa? Dia perlu buat CBDC sebab fiat dollar ni dia dah in circulation. Ramai dah ada cash fiat ni. So bila dia nak implement CBDC ni, dia kena pastikan fiat circulation tu dikeluarkan dan digantikan dengan CBDC. Sama juga macam dia buat gold dulu. Okay, so dia keluarkan gold daripada circulation rakyat dia, and then dia haramkan gold pada sekitar tahun 1940 something, and then dia haramkan rakyat dia pegang gold, and then dia terus gantikan circulation duit yang based on gold kepada based on hutang. Okay, so taktik yang sama juga saya jangkakan US akan buat. Okay, so CBDC is basically government software on everyone's phone lah. Okay, so bukan saja kerajaan US ni dapat tengok setiap transaction, tapi dia nak cukaikan setiap transaksi pun amat mudah. Okay, sebab orang gunakan dia punya server. Okay, so fahamkan satu benda, CBDC tidak bermaksud
stablecoin kerajaan tu berada di atas decentralized blockchain. Tak, ini adalah centralized server. Server saja. Nak kata private blockchain pun mungkin ada dalam 2-3 orang run the blockchain dekat dalam kerajaan tu. Bolehlah private blockchain. Maksudnya setiap benda yang berlaku akan dipantau oleh kerajaan US. Okay. So next, dia ada bagi tahu juga CBDC adalah effective and efficient payment system, but the implementation comes with too much centralized power. Samalah macam saya kata, private blockchain. Okay, so itulah benda yang saya nampak akan berlaku, sebab US kalau dia nak kekalkan kekuatan fiat dollar sekarang ni, dia dah terancam dah dengan Russia dan sebagainya. So most likely dia kena buat CBDC. Dan yang ajaibnya, China pun dia dah start dah dia punya projek CBDC, which is called Digital Yuan. Okay, so US memang dia bukan isu dia akan buat atau tidak CBDC. Bagi saya isunya adalah bila US akan buat. Okay, dan mungkin tuan-tuan puan fikir, kenapa nak buat benda ni? Kan fiat dollar ni, walaupun kita ada fiat dollar kan, duit kertas ni kita dah bank in dekat kertas ni, bank in duit kertas tu, kita boleh still tengok duit kita dalam bentuk digital kan. Macam kita pun duit kita letak kat Maybank, tapi dekat app Maybank to you kita boleh tengok juga kan. Tapi kenapa perlu dia berada di atas platform CBDC? So inilah dia jawapan untuk persoalan dia, di mana kita kena tengok dekat China. Okay, so China dia buat dia punya own digital yuan. Okay, dan kita tengok berapa banyak duit yang kerajaan China dapat in terms of transaction. Ini dalam masa 6 bulan dia dapat dalam 8.3 bilion. Okay, so China ni kita kena faham, dia punya transaksi ni banyak berlaku dekat Alipay dan juga WeChat Pay. Okay, so si digital yuan China ni ramai nampak dia macam cuba bersaing dengan cryptocurrency, sebab China dia ban cryptocurrency in order dia nak launch digital yuan. Tetapi hakikat sebenar, kompetitor sebenar digital yuan ni adalah Alipay dan juga WeChat Pay. Itulah kompetitor yang sebenar. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, it remains unclear what incentive consumer have to use the currency versus Alipay or WeChat Pay. So dia dah launch dah, tapi orang macam tak nampak apa benefit dia orang dapat gunakan CBDC ni ataupun digital yuan, padahal Alipay and WeChat Pay mungkin bagi rebate ke apa ke kan. Okay, so dia kata as of October, 10 million business had digital yuan, far below than 80 million monthly active merchant, Alipay reported in June 2020. So nampaknya penggunaan pembayaran digital wallet digital ni banyak berlaku di WeChat dan juga Alipay, dan digital yuan sebenarnya sedang bersaing dengan WeChat dan juga Alipay. Okay, so satu benda yang tuan-tuan puan-puan kena faham, kalau berlaku transaksi kita pakai duit cash, contoh saya guna duit cash bayar nak beli nasi lemak dan sebagainya, that particular activity tu tidak direkodkan, dan kalau nak dapatkan cukai ataupun potongan daripada transaksi itu pun memang tak boleh lah. Tetapi dengan CBDC ni benda itu boleh berlaku. Contoh kita tengok dekat sini, okay, digital payment in China. Okay, so bila kita gunakan wallet, e-wallet ke apa-apa kan, sebenarnya dia ada transaction fee sebanyak 0.6%. Okay, sama juga bila kita gunakan cryptocurrency, contoh Ethereum, kita guna Ethereum, setiap aktiviti yang melibatkan transfer token ke ataupun kita nak beli token dekat DeFi ataupun decentralized exchange kan, dia akan ambil fees. Okey, itu yang orang duk bising mahalnya Ethereum fee dan sebagainya. Cumanya fees yang Ethereum ambil ni, dia tak adalah seorang je guna. Okey, fees yang Ethereum potong ni, group of miners ni akan dapat sebagai reward. Okey, so dalam konteks ni, kalau contohlah kerajaan US pun buat benda ni, and China pun lah, eventually sudah tentu mereka akan kenakan fees. Dia akan kenakan yuran juga. Macam mana kripto ni kita bila guna kita kena bayar fee, dan macam mana juga bila gunakan digital wallet kena bayar fees kan, transaction fee. Sama juga nanti CBDC. So kalau duit dolar sekarang ni
kan, dolar ke yuan yang fiat duit kertas ni tak boleh nak charge fees tuan-tuan puan-puan. Tetapi dengan CBDC, which is a digital currency, boleh charge fees. Banyak duit. Contohlah macam let's say lah, China ni berapa? 13.68 bilion. Kalau dia charge 0.1% pun saya rasa dah berapa dah 13 juta. 13 juta ke 130 juta, something like that lah. So consider banyak juga tuan-tuan puan-puan. Okay, so itulah one of the reason kenapa US pun akan buat CBDC. Sebab dengan implement CBDC ni, satu, mereka akan tahu semua transaksi yang berlaku, dan yang kedua, kalau diorang nak cukaikan, diorang just impose transaction fee seperti mana yang berlaku dalam blockchain dan juga yang berlaku dalam e-wallet payment lah. Okay, so itulah saya nampak direction dia. Sebab kalau buat CBDC itu memang cara untuk dapatkan duit dengan banyak dan mudah untuk pihak kerajaan US lah, kerajaan China. Okay, so mungkin ada yang nak tertanya-tanya, Malaysia ni macam mana, macam mana kaedah CBDC dan sebagainya. Wallahualam, saya tak tahu, bank negara je yang tahu. So tuan-tuan puan-puan kena tanya dekat bank negara Malaysia. Tapi apa yang saya cerita dekat sini adalah based on apa yang berlaku dekat CBDC di China dan apa planning yang CBDC US nak buat. Okay, sebab bagi saya benda ni yang paling penting. Sebab kalau benda ini berlaku di US dan juga di China, most likely satu dunia akan buat benda ni lah. Tetapi sebelum perkara itu berlaku, ada beberapa isu yang perlu diselesaikan. Macam dengan Russia tiba-tiba bangkit nak buat diorang punya own reserve currency, dan juga macam mana keadaan fiat sekarang ni kan. So banyak benda yang perlu disettlekan dulu sebelum CBDC ni akan dilancarkan. Okay, so inilah yang saya nampak bila nampak isu Russia tiba-tiba nak bangkit. So saya nampak mungkin fiat akan digantikan dengan CBDC. Sebab itu je lah cara US nak guna untuk lawan dengan Russia. Okay, so itulah sedikit sebanyak perkongsian tentang isu yang gempar ni. Bagi saya gempar lah, tetapi bagi media mainstream, even dekat US pun tak banyak pun yang cerita pasal ni. Sebab bagi diorang, kalau dekat US ni dia share benda ni, ini akan menunjukkan kelemahan kerajaan US lah. Okay, tapi macam CNBC dia tapi macam certain news portal besar, dia still report jugalah. Cumanya dia punya reporting tu tidak begitu meluas. Tidak begitu meluas. Tapi saya share dekat tuan-tuan puan-puan bukan untuk bagi tuan-tuan puan-puan panik. Okey, bukan. Saya bila share benda ni bukan nak kasih tuan-tuan puan-puan panik dan sebagainya. Okey, cumanya untuk bagi alert so that kita boleh buat persediaan awal, so that bila perkara ini berlaku mungkin kita dah ada sedikit simpanan ke dan sebagainya. Okey, so itu saja perkongsian video hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.